Assalamualaikum dan salam hormat. Saya adalah Kadok dan ini adalah berita Pak Kadok. Bekas pengacara Azwan Ali didenda RM17,000 oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas tuduhan membuat penghantaran video yang menyakitkan hati orang lain berhubung COVID-19. Dia mengaku bersalah dituduh memuat naik video menghina petugas Hospital Putrajaya dalam mengendalikan wabak COVID-19. Hakim Azura Alwi memerintahkan Azwan 54 tahun menjalani hukuman penjara tambahan 6 bulan jika gagal membayar denda itu. Terdahulu Azwan Ali yang berpakaian serba hitam didakwa menggunakan laman YouTube Diva Tersohor secara sedar membuat penghantaran dengan niat menyakitkan hati orang lain di Pejabat Timbalan Pengarah Hospital Putrajaya pada 24 Mac lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama, memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya. Ini memang memalukan. Di saat negara kita berdepan ancaman virus yang teruk, kita sebagai warga negara yang mempunyai otak, tak kisahlah kecil ataupun besar, seharusnya faham akan tindakan yang bakal kita buat. Kita tidak seharusnya memberi kemaluan kepada orang lain, apatah lagi orang itu adalah barisan hadapan yang bertungkus lumus membantu menyelamatkan nyawa. Setiap apa tindakan kita sekarang kena waras. Jangan sampai menimbulkan kepanikan orang ramai. Kita seharusnya bekerjasama dengan kerajaan seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kalau berani, tanyalah isteri masing-masing. Berita ekonomi. Affin Wang Capital menjangkakan Air-Asia Group Berhad akan melaporkan kerugian melebihi 1.1 bilion pada 2020 selepas syarikat penerbangan itu memutuskan untuk menghentikan sementara operasinya berikutan pandemik COVID-19. Air-Asia baru-baru ini telah menggantung semua penerbangan terbangsa dan domestik yang dikendalikan oleh Air-Asia Malaysia bermula dari 28 Mac hingga 21 April 2020. Syarikat penerbangan lain dalam kumpulan Air-Asia juga akan mengurangkan frekuensi penerbangan masing-masing. Affin Wang Capital dalam notanya berkata, langkah drastik itu mencerminkan persekitaran operasi agak buruk yang dihadapi oleh industri penerbangan. Selaras dengan itu, firma penyelidikan itu mengulangi saranan jual kepada saham Air-Asia dengan sasaran harga 12 bulan yang lebih rendah kepada 49 sen. Selain itu, untuk tujuan menangani kos, Affin Wang Capital menjangka Air-Asia akan berunding dengan pembekalnya bagi mengurangkan kos operasi, misalnya operasi pajakan, caj lapangan terbang, bahan api, kos operasi serta penyelenggaraan. Sebenarnya bukan syarikat penerbangan sahaja yang terasa bahang kerugian, malah hampir semua rakyat dan penduduk dunia merasainya. Ketika ini kita perlu berbelanja secara berhemah. Jika ada perkara tidak perlu, ketepikan. Jika ingin kereta baru, ketepikan. Jika ingin menukar langsir untuk raya, ketepikan. Jika ingin menukar isteri ikut kemampuan diri, seperti pepatah Melayu berkata, ukur baju di kaki isteri, tunggulah kaki isteri korang sampai. Berita terakhir untuk hari ini, seorang lelaki warga emas didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate hari ini kerana membuat pernyataan dalam aplikasi WhatsApp mengenai COVID-19 dengan niat menyebabkan ketakutan awam minggu lalu. Magistret Muhammad Nazrin Ali Rahim menjatuhkan hukuman itu terhadap alias Samad, 63 tahun yang bekerja sendiri dan memerintahkan tertuduh dipenjara 4 bulan jika gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, alias didakwa membuat satu pernyataan dalam media sosial WhatsApp kumpulan TTHAM Radio yang menyatakan bahawa bapa pengadu kes itu telah masuk wad disyaki COVID-19 kerana baru balik dengan kumpulan tabligh dan enggan mendapatkan rawatan dengan niat menyebabkan ketakutan awam. Muhammad Nazrin ketika menjatuhkan hukuman itu berkata adalah menjadi kesalahan menyebarkan maklumat tanpa usul periksa. Beliau berkata kes itu seharusnya dijadikan pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat supaya berhati-hati dalam berkongsi maklumat serta menyerahkan tugas penyebaran maklumat mengenai COVID-19 kepada pihak bertanggungjawab. Amboi, perkara begini pun boleh berlaku. Apakah kesedaran rakyat kita makin meruncing? Perkara serius sering diambil mudah. Bayangkan perkara ini akan menimbulkan suasana panik yang teramat sangat dan secara tidak langsung memporak-porandakan masyarakat kita. Kita sebagai orang dewasa, pakcik ni dah tua, kena sedar dan didik anak-anak jangan sampai menyusahkan orang lain. Bak kata pepatah, melentur buluh, baik-baik pegang buluh, nanti miang. Saya Kadok melaporkan untuk berita Pak Kadok.